kembali bersama NS Now. Terima kasih kerana masih lagi memilih kami sebagai teman setia anda. Baiklah Farhan, seperti yang kita janjikan sebentar saja tadi, kita ada satu topik yang cukup menarik iaitu fenomena bodyguard wanita. Saya dulu bercita-cita nak jadi bodyguard ke sebenarnya. Okey. So, apa dah jadi dengan cita-cita anda? Kurang tough. Baik, dan tanpa membuang masa, kita ada 3 orang tetamu istimewa yang boleh mengupas dengan lebih lanjut mengenai fenomena bodyguard wanita ini, iaitu di sebelah kanan saya adalah Datuk Seri Shahrizal, iaitu Penasihat Persatuan Pengawal Peribadi BGM. Di tengah-tengahnya pula adalah Muhammad Zahidi Hamzah, Setiausaha BGM, dan wanita di sebelah kanan itu adalah Rozaidah Shahbudin, iaitu Pengawal Peribadi Wanita. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Selamat datang ke NS Now. Sihat ya? Alhamdulillah. Okey, Farhan. Ya, kita ada bodyguard yang sebenar di sini. Ya, betul. Yang senang dipanggil dengan Kak Di. Kak Di. Okay. Syira jangan tersalah panggil. Apa boleh jadi kan habis. Kak Di takut juga Syiram. Baik, kita nak tanya Encik Zahidi dulu. Dari segi permintaan pengawal peribadi wanita ni di Malaysia, adakah di tahap tertinggi atau masih rendah dari segi permintaan dia? Okey, seperti yang kita sedia maklumlah, pengawal peribadi wanita ni permintaan daripada peringkat awal tadi itu kurang sebab tak ada exposure. So dengan adanya persatuan yang kita cuba tubuhkan ni, akhirnya menarik minat untuk orang menyertai dan menjalani latihan-latihan yang kita bagi bentuk seminar. Akhirnya benda tu telah dipromosikan. So sehingga kan ada prinsipal yang kat luar tak tahu. Yang adanya kewujudan bodyguard wanita. Dan saya sendiri tadi tak cam mana satu bodyguard. Saya tak tahu yang bodyguard wanita adalah Kak Di. Betul. Itu yang Kak Di nampak tadi Farhan dengan Syira bila tengok betul ke Kak Di ni? Sebenarnya kita ada beberapa bukan kriteria contoh bodyguard. Ada yang bila sinonim dah bila nampak bodyguard, bila sebut bodyguard lelaki orang dengan bush jacket, full suit. So ada juga yang macam Kak Di, macam ni contoh kita membawa prinsipal kita beriadah. Kadang-kadang kita outdoor event macam perasmian. Baru-baru ni Hari Wanita kita buat kayuhan basikal. Berbasikal kat Putrajaya. Baik, Kak Di, sebenarnya dah berapa lama Kak Di menceburi bidang menjadi pengawal wanita ni? Pengawal peribadi bodyguard sebenarnya dah lama, tapi permulaan Kak Di Kak Di sebenarnya adalah artis manager. So daripada situ tengok kita perlu jaga artis macam mana. Long ago, Syira pun belum lahir. Lepas tu daripada situ Kak Di menimba ilmu. Pergi kursus, ambil kursus tata, kursus asas bodyguard, macam mana kursus pertahanan diri. Daripada situlah pengalaman lama. Dan baik Datuk Seri, dari segi pemilihan pengawal peribadi wanita ni oleh majikan, macam mana dia orang melihat pemilihan ni? Sebenarnya simple. Untuk majikan dia tak perlu macam Farhan cakap tadi mesti sador. Sebenarnya tak. Yang penting dia ada knowledge. Sebab dalam satu-satu keadaan berlaku kecemasan, dia kena pantas bertindak. Apa tindakan yang sepatut dia. Jadi kalau sador tanpa pengetahuan, so tak ada makna. Jadi sebab tu dalam physical bodyguard, kalau kita tengok dari segi unit pasukan keselamatan sendiri pun, yang kecil-kecil itu diletakkan UTK. Mungkin bebas bergerak dan pantas bergerak dan sebagainya. Yang penting ilmu itu sendiri. Dan selalunya pengawal peribadi wanita ni, dia orang tak berseorangan, betul? Atau berseorangan juga lah. Terpulang kepada majikan itu sendiri. Kalau majikan itu mampu untuk letakkan satu tim, satu atau lebih, itu terpulang pada majikan. Sebab ramainya bodyguard, tingginya kos, terpulang kemampuan masing-masing. Tetapi peranan bodyguard, biasanya bodyguard wanita ni dia akan jaga anak pada VIP berkenaan ataupun isteri VIP tentulah, mirip kepada penjagaan kepada wanita. Datuk Seri tadi ada cakap bahawa mereka ni juga memerlukan ilmu dari segi apa tu? Pertahanan diri, pergerakan orang ke macam mana? Untuk bodyguard, kita tak kira sama ada wanita ataupun lelaki, dia tak terkecuali dari segi ilmu pertahankan diri. Kemudian tindakan kecemasan, apa yang patut dia buat. Kalau ada berlaku sesuatu insiden, ancaman kepada prinsipal, bagaimana teknik untuk dia buat lari prinsipal. Dan saya suka ingatkan, bila mana saya cakap about bodyguard, kita selalu nak ingatkan, bodyguard not fighter. Dia tugas dia hanya nak menyelamat prinsipal daripada ancaman. Sama ada dia boleh bawa lari, dia halangkan ancaman berkenaan, bawa lari prinsipal. Tapi kalau dia ada tim, akan ada tim yang menghalang, tim yang bawa lari. Jadi ilmu diserapkan kalau dia selalunya bodyguard lelaki dan wanita,
seni pertahankan diri, kemudian protokol di dalam majlis, protokol pergerakan, simulasi pergerakan, kemudian bagaimana untuk kenderaan, semuanya didedahkan. Bagaimana pasukan keselamatan, begitu juga kemampuan ilmu pengetahuan dalam mengawal sedia prinsipal daripada ancaman. Macam wanita pun kita ajar tembak bagaimana macam mana tadi kita punya Hani menembak, Fani menembak, tapi sebenarnya bodyguard kita lebih mencabar sebab kita latihan dengan menggunakan peluru hidup. Saya nak mencadangkan nama Fani ke BGM. Mungkin boleh dipertimbangkan selepas ini. Tak ada masalah. Sekejap lagi kita bagi bola. Dan tadi pun saya hampir tersilap. Saya ingatkan Encik Zahidi ini adalah bodyguard kepada Datuk Seri. Dan Encik Zahidi dari segi kemahiran dengan kriteria pengawal peribadi wanita ni, boleh tak perincikan dari segi kemahiran diorang ni macam mana? Kemahiran untuk pengawal peribadi wanita maupun lelaki sama. Cuma persepsi masyarakat wanita dan lelaki ni sangat berbeza. Tapi bila kita letakkan dalam training dan latihan yang sama, so dia punya output dia tadi tu adalah benda yang sama. Cuma dari segi sensitivity seorang wanita dan lelaki itu berbeza. So bakat dia ada lebih halus daripada lelaki. Lelaki ni lebih pada kasar. Betul. So muka bengis. Tapi bila dilihat pada bodyguard wanita, kalau muka bengis rupa lelaki. Tapi kita ada juga bodyguard yang masih berhijab. Kan? So takkan itu lelaki kan? Oh, ada juga yang berhijab. Ada, kita ada bodyguard wanita yang berhijab. Dan saya rasa benda ni dah lama dah ada. Cuma exposure. Itu yang saya cakap tadi, daripada awal tadi saya sebut tadi. Cara kita nak bawa mereka ni untuk diperkenalkan. Even saya rasa daripada mana-mana squad, daripada mana-mana badan Mekanus sendiri pun ada bodyguard-bodyguard wanita yang telah ditugaskan untuk menjaga beberapa pengarah-pengarah, CEO dan sebagainya. Baik, kita bercakap mengenai ancaman dan bodyguard ini, mereka punya tugas adalah untuk melindungi majikan mereka daripada sebarang ancaman dan sebagainya. Jadi Kak Di, maaf saya bertanya, bagaimana dengan penerimaan keluarga Kak bila Kak ambil langkah untuk ke bidang ini? Masa sewaktu dulu belajar seni pertahanan diri, keluarga dah nampak dah pasal kakak dilahirkan ramai abang-abang, 4 abang-abang. Apabila beritahu pada keluarga, waktu tu waktu yang pertama kakak dah terpaksa, saya dah terpaksa menjaga satu prinsipal consider VIP. So masa tu belum lagi menggunakan senjata, CNU belum lagi. So pihak keluarga pun dah pesan pasal perkara yang paling penting untuk menjaga seorang prinsipal ni, kita perlu ada amanah, jujur, tanggungjawab tu dengan keberanian dan rajin. Jadi di situ kita kena selamatkan prinsipal kita dulu. Baru kita macam tadi boleh berkongsi pengalaman. Boleh, tak ada masalah. Pernah ada sekali tu, waktu tu event, outdoor event, prinsipal ada di sana, ada VIP sekali. Waktu event tengah berlangsung, tiba-tiba ribut taufan datang, kemah terangkat. Masa tu dalam situasi yang dah huru-hara, terpaksa kita ambil tindakan yang tenang tapi pantas, membantu melarikan prinsipal kita di tempat yang lebih selamat. Jadi keluarga menerima baiklah, cuma sekadar pesanan yang diberikan kepada Kak. Cuma itulah, kadang masa tak adalah. Kadang kan tugas kita tak ada tentu masa. Kadang ikut prinsipal sampai pukul 3 pagi. Jadi di mana majikan Kak berada, di situ Kak akan berada? Ya. Kadang saya pergi overseas juga. Sebenarnya bukan mudah. Bukan mudah sebenarnya tugasnya. Dan Datuk Seri, kalau dari segi majikan yang dari sektor mana yang selalu lantik pengawal peribadi wanita ni? Sekarang ni untuk senario di Malaysia sekarang, kebanyakan korporat-korporat di Malaysia dah ramai dah menggajikan pengawal keselamatan wanita untuk keluarga dia dan isterinya. Sebab ada yang VIP ni dia lebih daripada satu. Okey, isteri yang tidak diketahui. Kan? Jadi selalunya inilah korporat-korporat sekarang di Malaysia dah ramai orang-orang yang hebat-hebat. Jadi dia takut kepada ancaman keselamatan anak dia dan keluarga dia. Betul-betul. Dan banyak juga kadang-kadang untuk pegawai peribadi wanita ini, apabila datangnya artis-artis luar pun permintaan kepada pengawal peribadi ini memang meningkat. Selalunya artis luar dia datang Malaysia, dia rasa takut macam mana di luar, takut ancaman. Jadi dia akan request, kalau dia itu wanita dia akan minta juga untuk wanita dan lelaki.
bersama. Jadi bukan kata sekadar sekarang ni orang yang hanya dalam Malaysia, tetapi permintaan itu daripada luar. Dan kita sendiri pun dapat banyak permintaan pemandu yang terus kepada dibawa kepada pemandu wanita dan jadikan bodyguard bersama pun ada. Jadi adakah mereka ni, bodyguard wanita ni berkhidmat hanya untuk majikan wanita? Sebab saya rasa mungkin lebih selesa seorang wanita itu berkhidmat dengan yang sama jantina. Ataupun ada yang majikan lelaki minta bodyguard wanita. Dia tengok bos lah. Kalau bos lelaki, lantik perempuan. Kebiasaannya wanita kepada wanita. Senario di Malaysia wanita kepada wanita. Tetapi kadang wujud juga, ada juga yang mana terpaksa follow lelaki. Saya tak terkejut kalau Syira dilantik jadi bodyguard sebenarnya. Baik, boleh. Cik Zaidi, dari pandangan Cik Zaidi sendirilah, apa yang ada dekat perempuan yang tak ada dekat lelaki dari segi pengawal peribadi ini? Pada saya, kelebihan pada wanita ni adalah kehalusan tadi saya sebut ni. Jadi sensitiviti pada seorang wanita ni lain. Sebab wanita ni walau sebagai kuat gagah mana sekalipun dia tetap rasa diri dia wanita. So bila dia rasa diri dia tu wanita, dia sendiri pun dah akan menjaga diri dia dan dia akan menjaga majikan dalam masa yang sama. So mana kepekaan dia terperinci dia tadi itu lebih halus berbanding dengan bodyguard lelaki lah. Okey. Makin kuat Syira akan dilantik. Macam ni. Kita ada sedikit BT tu. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, kita ada sedikit bingkisan yang kita ingin kongsikan kepada anda di luar sana. Saksikan. Bercakap mengenai bodyguard, sudah tentu terbayang imej seorang lelaki berbadan sasa yang mengenakan suit berwarna gelap, berkacamata hitam dan riak muka yang serius. Namun, tanggapan kita sebenarnya silap. Sekarang ni wanita juga boleh jadi bodyguard, malah mungkin lebih dari lelaki. Di sini kami cuba korek-korek bodyguard wanita yang pernah menjadi viral di seluruh dunia. Xu Xin dari selatan China merupakan seorang bodyguard yang paling cantik. Dia merupakan bodyguard kepada pemimpin dunia di persidangan G20 di China. Wajahnya yang lembut persis model itu nyata membuatkan netizen teruja dengan kehebatannya. Kalau tadi di China, ini pula di Indonesia. Mengenai 3 bodyguard wanita yang cantik. Sekali pandang, macam lembik je. Tapi sebenarnya hebat. Tiara berumur 24, Cici 26 dan Meli 24 nyata selesa dengan kerjaya mereka sebagai bodyguard. Ini pula pengawal-pengawal peribadi ahli politik Amerika Syarikat Hillary Clinton. Semua perempuan ke? Dahsyatnya. Semuanya terdiri daripada komando yang dipilih khas dengan ujian paling ketat di dunia yang memerlukan mereka bersumpah untuk menggadaikan nyawa sendiri bagi menyelamatkan, melindungi Hillary daripada sebarang bentuk ancaman. Duchess of Cambridge, Kate Middleton, tidak terkecuali untuk memiliki bodyguard wanita bagi menjaga keselamatannya. Emma Probert, seorang wanita yang sekali pandang seperti seorang pereka fashionnya. Namun sebenarnya dia adalah bodyguard yang setia menemani Kate Middleton ke mana sahaja. Ingat di luar negara je ke ada bodyguard wanita? Di negara kita juga tidak terkecuali. Ada 3 bodyguard wanita yang kami nak kenalkan. Zanariah Zainal Abidin, 47 tahun. Dahulunya seorang pakar kecantikan, sanggup bertukar kerjaya sebagai bodyguard nyata menggembirakannya dengan bidang yang diceburinya selain ianya memberikannya satu kepuasan. Nur Fanadia Nazaruddin 24 tahun pula memilih kerjaya tersebut untuk mencabar kemampuan diri selain minat terhadap aktiviti lasak. Dan Nurul Ashikin Sabaruddin 27 tahun pula, kekangan dari segi faktor fizikal merupakan penghalang utama dia tidak diterima di dalam pasukan beruniform sehingga dia tekad untuk menjadi seorang bodyguard. Itu dia tadi bodyguard wanita yang dikagumi. Baik, kita nak tanya kepada Kak Di sendirilah. Kak Di, kita lihat pelbagai sektor majikan ni, kita ada pelbagai sektor yang memerlukan bodyguard. Mungkin kalau Akak boleh kongsikan secara khusus, secara amnya, secara general, di mana Akak pernah berkhidmat, dengan siapa ke?
Kak Di pernah secara general Kak Di pernah berkhidmat dengan prinsipal executive principal dan celebrity. Kedua-duanya dari segi kita nak melindungi dan menjaga keselamatan serta menjaga harta benda, prinsipal kita adalah sama. Cuma pendekatan tu ambil lain. Bila kita jadi pengawal peribadi kepada eksekutif, kita lebih serius. Bermakna nak mengelakkan musuh atau yang tak diketahui hampiri. Dan selebriti lebih lagi. Terutama bila selebriti ada syuting atau ada show di luar, peminat dari mana arah berkerumun. mana dia berkerumun. Terutama kawasan pendalaman. So di situlah kita kena ambil langkah yang bijak tetapi tidak menyakitkan hati mereka. Berbalik pada Cik Zadi cakap tadi, mungkin wanita ni ada hemah lembut sikit. Pasal Kak Di pegang, apabila kita menghormati orang lain, insya-Allah orang akan menghormati kita. Baik Kak Di, so maksudnya di setiap majikan karakter akak berbeza ke macam mana? Kita tengok pada prinsipal kita. Macam sekarang ni alhamdulillah prinsipal Kak Di dia suka Kak Di berpakaian ala sederhana pasal dia nak seorang bodyguard yang menjadi sahabat. Yang tak ketara nampak. Nampak bodyguard betul. Dan Dato' Sri, boleh tak kalau kongsikan dari segi tangga gaji pengawal peribadi ni? Ini sensitif. Mungkin boleh menarik, Tapi menarik kita minat. boleh nak. Kita dari persatuan sendiri dia memang berusaha untuk menaikkan taraf seorang bodyguard. Jadi tangga gaji juga main peranan. Sebab tu di samping kita nak letakkan tangga gaji tertentu, kita sediakan dulu ilmu pengetahuan. Dan sekarang ni kalau kita majoriti, kita cuba dapatkan gaji minima 3,500. Itu gaji minima. Minima 3,500. 3,500. Bagaimana dengan tugas dia yang tak tentu masa? Balik rumah tak tentu lagi, anak dah bangun, masih bangun ataupun dah tidur, pergi kerja anak belum bangun. Jadi senario yang tak tentu masa. Kemudian kadang-kadang bos yang ada urusan sampai pagi, kemudian dia berehat, awal pagi pula bos nak keluar. Jadi itu kita ambil kira semua. Di samping tangga gaji yang begitu, berapa allowance juga kita cadangkan allowance kesukaran dia pelbagai supaya berbaloi dengan kerja yang dia buat dengan bayaran yang dia dapat. Sebab kalau kata ancaman kadang-kadang boleh sehingga melayang nyawa. Dia tak ternilai lah berbanding dengan gaji yang dia dapat. Walau macam mana pun kita di persatuan berusaha untuk menaikkan imej pengawal peribadi. Kita tak nak hanya simply-simply. Sebab dalam senario sekarang kadang-kadang orang tak ada kerja. Ditawarkan bodyguard, principal, offer yang murah tapi orang tu tak ada ilmu. Yang itu jadi rosak kepada orang yang betul-betul jadikan bodyguard ni sebagai profession. Yang setengah orang profession tak ada. Tak apalah aku jadi bodyguard. Kau bayar berapa? 1,000, 2,000, ambil aja. Tanpa ada grade apa kebolehan dia. Ini yang kita nak, pengawal peribadi ada ilmu, jadi tangga gaji yang sedemikian. Tambah pula pengawal peribadi yang bersenjata sedemikian. Dan di kalangan ahli ada yang pengawal tanpa senjata tapi dibayar sehingga 8,000. Ada. Berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi makin profesional, makin berpengalaman, makin tinggi gaji. Yes. Baik, itu dari segi kos mengupah pengawal peribadi. Kita nak tanya, ada tak isu-isu sensitif yang melibatkan pengawal peribadi? Terutamanya wanita ni mungkin kena gangguan seksual mungkin? Sandai ada sesiapa boleh komen mungkin? Secara amnya memang betul lah. Tapi sense nak kata gangguan seksual tu pada seorang yang sedang bertugas. Sebagai seorang pengawal peribadi ni, dia kena positif. Apa yang berlaku pada dia adalah satu benda, satu situasi yang dia rasa terancam. So kalau gangguan tu berlaku pada dia, so daripada awal tadi saya cakap, dia terpaksa menjaga diri dia juga dan menjaga prinsipal. So maknanya pada saya semua gangguan tu adalah sebati dah dengan dunia bodyguard ni untuk dihalang. So dia orang dah well trained untuk benda tu. Jadi Kak Di ada nak kongsi pengalaman mungkin? Kak Di bersyukur pasal kebanyakan sebelum ni majikan Kak Di semuanya prinsipal wanita. So bila wanita ni sebenarnya bila kita tu kita terpaksa escort dia pasal nak mengelakkan fitnah. Mungkin prinsipal kita seorang VIP, isteri kepada VIP, yang di mana sebagai contoh bila berada di hotel ataupun berada di tempat majlis, dia nak pergi ke tandas ambil air, so kita terpaksa escort, jadi nak mengelakkan fitnah. Jadi gitulah dia. Itulah dari segi positifnya lah kan. Betul. Sebab tu dia jaga artis pun wanita betul. Ramai juga.
Tapi kalau prinsipal tu lelaki, bila berhadapan dengan masalah toilet lah. So tak boleh masuk sampai toilet. Tak boleh lah So, tolong. mungkin dia akan berada. Mungkin pada masa sama dia pun nak kena ke toilet kan. So itu antara. Itu memang nampak pelik lah. Baik, Cuma Cik Zahid. kita kena pastikan juga bila dia masuk toilet tu, kita pastikan bahawa dalam keadaan toilet tu selesa, tak ada gangguan, tak ada ancaman. Kadang-kadang kita tak tahu musuh kita datang dari mana. Kita pun tak tahu. Betul. Jadi sebelum dia masuk, memang Kak Di akan geledah toilet tu dulu. Ke tak? Tidak. Kita akan pergi ring, tapi sebelum dia masuk, kita tengok dulu. Buka pintu. Tak adalah sampai in very detailnya. Nak pastikan. Pasal pernah berlaku pengalaman ada satu ni berlaku di hotel. So prinsipal Kak Di dah berada dalam toilet, Kak Di di luar. Luar dekat sinki tu tunggu-tunggu, suddenly ternampak pasal mata kita sentiasa alert. Tiba-tiba nampak jari dekat pintu, dua pintu. Terkejut. Lepas tu Kak Di just gitu, Kak Di hold dulu, takut dia keluar ke bersenjata atau tidak, kita tak pasti. Make sure pastikan masa tu pun prinsipal pun dah berjerit ingatkan apa. Tapi alhamdulillah dapat bawa keluar prinsipal, terus report pada front office, rupanya drag queen. Kita bongkar beg dia ada wig, dia ada lipstick lelaki. Alert. Dalam. Kena sentiasa betul. kena Mata pakai kena jalan. mata, telinga semua kena bergerak. Baik, kita bercerita mengenai pengawal wanita ni di Malaysia. Agaknya kalau Datuk Seri dapat berikan berapa jumlah ahlinya? Jumlah untuk di dalam persatuan sendiri kita ada lebih kurang 30 orang lebih pengawal peribadi. Tetapi yang betul-betul 100% bertugas sebagai pengawal peribadi yang ada majikannya, kita ada lebih kurang 10 orang di Malaysia. Dan dalam BGM sendiri? 30. 30. Yang mana kadang-kadang masih ada lagi tempat yang tak ada kekosongan untuk kita serapkan. Okay. Sebab dalam senario ini pun kita terbagi dua sebenarnya. Ada pengawal peribadi yang independen, dia sendiri-sendiri, dia majikan sendiri. Dia ada pengawal peribadi yang mana terikat dengan syarikat-syarikat kawalan keselamatan. Jadi dia dua kriteria, sama ada sendiri mencari majikan ataupun syarikat kawalan keselamatan. Dia bernaung di bawah syarikat kawalan keselamatan. Okey, dan Syirah, tadi saya dengar ada model pengawal peribadi Betul. Farhan pun tadi kata Syirah untuk jadi bodyguard wanita kan cantik ni, kita pada bodyguard wanita cantik. boleh panggil. Boleh kita jemput masuk. Jemput ni. Okey. Inilah model pengawal peribadi wanita. Okey. Dan dia bukanlah model dan dia Memang bodyguard. Bodyguard bersenjata. senjata. Berhijab dan juga seorang bodyguard. Yes. Ini yang saya katakan tadi daripada awal tadi. Yang inilah dia salah seorang ahli juga untuk persatuan kita yang mana mengikuti latihan dengan pihak majikan dan juga melalui persatuan sendiri. Jadi dia nak tunjuk apa-apa demo ke? Inilah dia. Tapi macam uniform ni memang direka khas ke memang ini uniform BGM ke macam mana? Ini adalah pakaian rasmi bodyguard. Apabila function rasmi, sama ada lelaki dia akan pakai berjaket tangan pendek dan wanita berhijab kita beri tangan panjang. Ini adalah sinonim dalam majlis-majlis rasmi. Okey. So Syirah faham Betul. Jadi kalau kita nak tanya apa agaknya fungsi dan aktiviti pihak BGM sendiri? Firstly, untuk fungsi persatuan ni, kita nak lebih kepada pengawal peribadi. Maknanya kita nak menjadikan seorang pengawal peribadi yang sedia ada, lebih kompeten dan juga memperkenalkan yang pengawal peribadi ni bukanlah satu perkara ataupun tugas yang paling mudah. Yang macam mana Datuk Seri cakap berawal tadi, asal nak ambil, gaji berapa, dan orang pun terus buat tanpa ada latihan, tanpa ada praktikal, tanpa ada teori dan sebagainya. So tujuannya adanya persatuan BGM di sini, kita nak bawa sebagai satu medium pembelajaran kepada mana-mana yang berminat dalam dunia pengawal peribadi ini untuk sama-sama mengikuti program-program yang kita anjurkan. Sebab program yang kita anjurkan ni ada yang kita buat kolaborasi. Mana buat kerjasama dengan beberapa pihak agensi swasta maupun kerajaan. Baik, Kak Di. Dari segi pengalaman menjadi pengawal peribadi wanita, berapa tahun dah? Lama. Lama dah berbelas tahun. Dari segi kepuasan Kak Di sendiri, macam mana? Sebenarnya kalau nak cakap profession bodyguard ni, banyak orang katakan profession glamour. Sebenarnya ia adalah satu profession yang betul-betul kita kena bergalas tanggungjawab pasal kita kena jaga keselamatan prinsipal kita. Sampai tu mereka yang sebelah tu dengar. Kan pengalaman itu. Betul.
Sebab itu adalah satu tanggungjawab. Betul, faham. Baik, kita telah pun sampai ke penghujung perbincangan kita. Apa pun, kalau kita dapat sepatah dua kata daripada pihak Datuk Seri dan juga pihak Kak Di, silakan. InsyaAllah, silakan. Okey, terima kasih kepada pihak yang sudi panggil kita. Dan sebelum ni saya juga ingin beritahu bahawa usia BGM ditubuhkan pada 27 hari bulan 3 2014. Dia terlalu baru. Dan kita dalam proses mengumpul semua bodyguard dan kita nak letakkan bahawa BGM ini sebagai satu platform di mana kita boleh kumpul seberapa ramai, kita buat perkongsian ilmu, dalam masa yang sama kita cuba tengok apa kebajikan yang boleh kita jaga. Sebab di peringkat awal belum adanya BGM ni tidak ada orang yang take care tentang kebajikan. Dan banyak sekali pengawal peribadi ini tidak ada knowledge yang begitu mendalam, terutama sekali dari segi faktor undang-undang. Ada saja hukuman perintah yang diberikan oleh prinsipal, biarpun perintah itu melanggar peraturan, dia rasa ODBG dia buat. Tapi sebenarnya benda itu melanggar peraturan, prinsipal akan lepas tangan. Jadi peranan dan tanggungjawab BGM, kita ambil tanggungjawab untuk bagi knowledge, bagi pendekatan undang-undang. Jadi kita suruh orang di luar sana yang berprofesi sebagai bodyguard bersatu dalam BGM. Mencertai kami, kita menaikkan image bodyguard itu sendiri. Dalam masa yang sama, kita akan link dengan semua jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan supaya memudahkan cara urusan kita. Terima kasih. Ringkas dan padat. Saya kira lepas ni jumlah permohonan akan bertambah selepas mengetahui tangga gaji semua. InsyaAllah. Betul? Amin. Dan kita nak ucapkan terima kasih yang teramat sangat kerana sudi menyertai kami di NS Now, dan kita ucapkan semoga berjaya, semoga selamat semuanya.